Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, disebabkan inflasi dan kenaikan OPR, kebanyakan harga barang pun telah naik harga dan kos sara hidup kita pun dah semakin meningkat. Jadi, kalau kita nak beli handphone tu, kita pun kenalah berjimat cemat sikit. Sebab kalau tak kurangkan kos perbelanjaan kita, nanti korang nak kahwin 3 ke 4 ke, korang dah tak mampu nak tanggung dah. So, hari ni aku akan share kat korang satu phone yang mungkin sesuai untuk korang, iaitu Oppo A17. Apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang agak besar, ada bateri 5000 mAh yang agak besar, ada IPX4 yang boleh tahan air, dan yang bestnya, phone ni dia ada 20 kali continuous shot. Jadi kalau member korang tengah korek hidung tu, korang boleh ambil gambar dia 20 kali dan pilihkan gambar yang paling seksi dan simpan dia sebagai collection kita. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan di kedai Batu Pahat, dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online dekat Shopee dan Lazada. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni untuk beberapa hari. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A17 pada tahun 2022. So, kalau dari segi rekaan kotak dia sebiji aja dengan Oppo A series yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, SIM ejector tools, CPU case, phone Oppo, micro USB dan charger 3 pin 10W aja. So itu saja yang korang akan dapat. Kalau dari segi rekaan dia memang nampak premium dan material dia rasa macam guna premium leather. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa licin. Kalau phone korang kena air hujan pun tak ada masalah juga sebab phone ni dia ada IPX4 yang boleh tahan air. Tapi korang janganlah berguna phone ni dia dalam air terjun ke dekat swimming pool tu, janganlah. Sebab kalau korang bawa masuk dalam air tu memang dia akan gg.com. Untuk bahagian body, ketebalan phone ni ialah 8.3mm dan berat dia ialah 189 gram. Jadi kalau korang nak simpan phone ni dalam kocek ke dalam beg ke pun tak ada masalah. Sebab phone ni dia tak rasa berat sangat walaupun dia ada bateri yang agak besar. Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah dia ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia tak ada benda. Untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang agak besar dan refresh rate dia cuma support 60Hz aja. So untuk bahagian skrin dia tak adalah secantik macam AMOLED screen, tapi kualiti yang dihasilkan oleh Oppo ni masih kira cantik dan cukup terang. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian ke layan YouTube tu memang tak ada masalah sebab phone ni dia ada skrin yang cukup luas dan viewing angle yang agak baik. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory 64GB dan 4GB RAM. So untuk bahagian memory dia tak adalah besar sangat, tapi kalau korang setakat nak simpan lagu ke video ke gambar ke, korang still boleh add on memory card dia sehingga 1TB. Kalau korang nak tambah RAM dia pun boleh juga sebab phone ni dia ada RAM expansion yang boleh extend RAM dia sehingga 4GB. So total korang boleh dapat sehingga 8GB RAM lah. Tapi internal memory korang akan kurang 4GB sebab dia dah jadikan dia sebagai 4GB RAM. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan kapasiti 5000 mAh dan phone ni juga support charging 10W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena cas 1 kali. Kalau korang hardcore user, biasanya bateri dia still boleh tahan sampai malam baru korang kena cas 1 kali. Cuma nak cas tu dia ambil masa yang agak lama sikit sebab phone ni dia cuma support charging 10W aja. Tapi saya suka phone ni sebab Oppo ni dia ada function optimized night charging. Jadi kalau korang nak cas tengah malam-malam buta pun tak ada masalah juga sebab dia akan slowkan charging dia dan korang tak perlu risau bateri dia akan cepat rosak sebab dia tak akan overchargekan bateri dia. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 12.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI Oppo memang best sebab ikon dia nampak clean, simple dan teratur. Kalau korang nak guna screenshot, korang boleh just swipe guna 3 jari saja. Kalau korang nak guna calculator, korang pun boleh swipe daripada sebelah saja. Kalau korang nak share screen dekat TV pun boleh juga sebab phone ni dia ada function screencast. Jadi function dia I rasa dah agak cukup dah untuk kegunaan harian. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio G35. So untuk bahagian chipset ni adalah chipset yang agak basic.
Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming berat tu, performance dia lagi better sikit daripada P35 tu. Tapi chipset ni dia still tak boleh support untuk gaming high graphic. Sebab chipset ni dia cuma boleh support untuk macam gaming ML dan gaming casual saja. Jadi chipset ni dia tak berapa sedap untuk gaming berat. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 50MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera Oppo ni memang cantik. Sebab gambar dia nampak terang, detail dan color dia pun agak not bad dengan price range macam ni. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian dan send gambar dekat customer tu, gambar dia akan nampak lebih jelas kalau kita compare dengan brand yang lain. Cuma bahagian kamera depan tu, I rasa dia kurang detail sikit. Tapi kamera 5MP ni masih cukup lagi untuk korang share gambar dekat social media tu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Oppo A17 ni. Okay, so far kualiti dia nampak biasa-biasa sajalah. Okay, sebab dia cuma 5MP saja. Lepas tu dia pun tak ada stabilization lah. Okay, so kalau korang gunakan untuk Zoom ke Google Meet ke, inilah kualiti yang korang akan dapat. Okay, yang ni pula untuk kamera belakang dia. Okay, so far dia tak ada image stabilization lah. Ok, korang boleh nampak kamera dia akan bergerak sikit. Ok, so inilah kualiti yang korang akan dapat. So overall best ke phone ni? Actually bagi saya, kalau korang nak cari sebuah gaming smartphone tu, I rasa Oppo ni memang dia tak berapa sedap. Sebab gaming dia cuma boleh support untuk gaming grafik biasa saja. Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming berat tu, performance dia memang akan lag sikit dan gaming dia pun tak berapa sedap. Yang kedua ialah charging port dia. Sebab charging port dia cuma guna micro USB saja dan bukan type C. Jadi masa nak charging tu korang tak boleh cocok terbalik lah. Korang boleh cocok dari direct saja dan tak boleh cocok daripada belakang. Tapi kalau korang nak gunakan untuk seharian tu, phone ni I rasa memang ok. Sebab gambar dia memang nampak cantik, detail dan kualiti dia pun agak baik juga. Jadi kalau korang nak jual barang kat online, nak hantar gambar dekat customer kan, color produk korang akan nampak lebih cantik dan menarik. Jadi phone Oppo ni dia lebih fokus dekat kualiti kamera dan user experience, tapi dia kurang sikit dekat bahagian gaming sana. So kalau korang nak cari phone untuk gaming, korang kena top up sikit lagi lah. Cuba try yang Snapdragon 680 itu. Sebab Snapdragon 680 tu, I rasa dia lebih sesuai sikit lah untuk gaming berat. So kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang nak beli phone secara ansoran, korang pun boleh download app Pay Later. Sebab kalau korang download guna referral link aku, korang akan dapat RM10 free voucher dan aku pun akan dapat RM10 juga. So kalau korang nak berminat tu, korang boleh carilah link dia dekat bawah description sana. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.